kepada Allah supaya Allah memasukkan kita dalam golongan yang pertama, dan kita mohon kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada golongan yang kedua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni kita akan tengok ayat surah Al-Baqarah ayat 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadun. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, nescaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, kul, bal, tidak, melainkan kami mengikuti agama millata Ibrahim hanifa, agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia wa makana, dia itu yakni Ibrahim dari golongan orang yang musyrik. Tuan-tuan dan puan sekalian, ya, dalam ayat ini orang Yahudi dan Nasrani ini, mereka hendak membenarkan agama mereka, yakni waqalu. Qalu tu maknanya mereka berkata. Mereka tu siapa? Orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Dia ngabah, dia kata apa? Dia suruh kita masuk menjadi agama dia. Dan dia ngabah, kalau masuk agama dia, dia akan, ya, sesungguhnya kita akan dapat petunjuk. Tetapi Allah menjawab, katakanlah kul, bal, tidak, tak waktu tu dah, tak waktu. Ya, makna apa seruan yang diseru oleh orang Yahudi Nasrani ini adalah merupakan seruan yang tak waktu. Allah jawab bahawa itu tak waktu. Kenapa? Yang waktu ialah kamu kena ikut millata Ibrahim hanifah, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Maknanya bukan agama Ibrahim, tetapi agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Agama apa Nabi Ibrahim bawa? Islam. Maknanya, tuan-tuan dan puan sekalian, tak ada Nabi daripada Adam sampailah kepada Nabi Muhammad SAW bawa agama yang lain selain agama Islam. Maknanya hanya Islam sahajalah, ya, yang agama yang sewatur-watur. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya hanya saja agama yang betul di sisi Allah tersebut hanya saja adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama yang betul itu adalah Islam. Ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan telah aku sempurnakan seluruh syiarnya, dan telah aku redalah Islam menjadi agamamu. Maknanya tak ada Nabi Isa tak pernah mengubah di bawah agama Nasrani.
Nabi Musa tak pernah dia ngabar, dia bawa agama Yahudi. Kenapa? Pasal Yahudi dan juga Nasrani ini bukan agama. Ya, bukan agama. Ya, dia hanyalah bangsa. Seperti bangsa Arab, bangsa Melayu, bangsa Yahudi, Israel, Yaqub, Yusuf, Ayub. Kan? Ini. Kan? Agama tak? Tak. Jadi, kerana itu, kenapa dia buat macam tu? Pasal dia nak ngabar bahawasanya mereka ni betul dan agama lain tak betul. Makanya Allah dah potong siap-siap. Kan? Allah dah cut siap-siap. Allah bagi tahu tak betul yang dia ngabar tu. Yang betul ialah jika kamu mengikuti agama Nabi Ibrahim yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam wassalam. Ya, ini dia tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan sekalian, siapa Nabi Ibrahim ni? Ni ramai orang bertanya. Siapa Nabi Ibrahim ni? Tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni adalah seorang Nabi yang merupakan salah seorang yang dinamakan dia dapat pangkat Nabi, dapat pangkat Rasul dan dapat pangkat Ulul Azmi. Dan dapat gola lagi, iaitu Khalilullah. Handal Nabi Bano siapa Nabi yang ada pangkat apa nama ni Ulul Azmi, Nabi tersebut adalah Nabi yang paling banyak cubaan. Sedangkan Nabi yang ada Ulul Azmi ni tak ramai, 5 orang ni. Ya, 5 orang ni. Kan, punya banyak Nabi, punya banyak Rasul, 25 orang ya, yang disenaraikan mereka mendapat pangkat Ulul Azmi. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam wassalam. Kenapa? Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam wassalam ini adalah merupakan Nabi yang diutus untuk berdakwah kepada raja yang zalim. Ya, raja yang zalim. Apa raja yang zalim itu? Iaitu Namrud. Ya, Namrud. Namrud ini tuan-tuan adalah merupakan salah satu daripada raja yang menguasai dunia. Namrud. Ya, Namrud. Jadi Namrud ni bukan kaleng-kaleng punya raja, tuan-tuan. Besar, dia punya kekuasaan dia tu, dia menguasai dunia. Kan? Bukan dia kocik-kocik punya raja. Dunia ni dia kuasai, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, Namrud ini, tuan-tuan dan puan sekalian, adalah merupakan seorang raja yang sembah berhala. Ya, sembah berhala. Makanya Nabi Ibrahim diutus kepada kaum tersebut, raja tersebut, sebab kono berdakwah kepada raja dan juga rakyat yang ada pada waktu tersebut supaya tak sembah berhala, tetapi sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mengabarkan millata Ibrahim Hanifah. Hanif, apa itu Hanif? Iaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ini adalah agama yang lurus, agama yang betul. Hanif, Hanifan musliman wa ma ana minal muslim. Hanif, orang yang betul, tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan dan puan sekalian, pada waktu tersebut Raja Namrud ini dia ada dekat berpusat dekat Babylon. Babylon, tuan-tuan. Ya, Babylon itu terkenal dengan salah satu daripada 7 bondo yang ajaib di dunia. Apa dia? Taman tergantung Babylon. Ya, rupa Namrud nanggok situ rupa. Kan, punya handa teknologi macam mana dibuat taman tergantung, sehingga diisytiharkan di antara 7 objek paling paling aneh, paling canggih, paling apa tak tahulah,
kan tujuh di antaranya adalah taman tergantung Babylon. Kan kalau dulu kita dengar kumpulan Boney M. Boney M ada nyanyi lagu tu. Apa dia lagu ni? The River. Mana tu? Mana? Dengar macam chef ya. The River of Babylon. Dah. Cukup. Ya, nanti ada yang buka kelab nanti. Kan? Jadi tuan-tuan, kerana kedatangan Nabi Ibrahim ni tidak dialukan dia di Babylon, tuan-tuan. Jadi dia pun keluar, tak nak duduk kat Babylon. Kenapa Namrud bakar dia? Bakar takluk kan? Namrud pun tak kajut. Oh iya ya sah waktu bakar tak duduk dengan anda waktu. Macam mana bakar tak terbakar? Kan? Bakar tapi tak terbakar. Oh sah waktu. Makanya Nabi Ibrahim ni dia memutuskan untuk pindah ke Syam. Ke Syam. Sekarang ada tak apa tahu dunia Syam? Ada? Tak ada? Sudah tukar? Oh, sudah tukar lah. Sudah tukar. Memang tak ada Syam dah. Dulu Syam ada. Sekarang tak ada dah. Tapi Syam Kami Ghazi masih ada. Bagus dia. Dia gitaris tu bagus. Kan? Dah berhijrah dia kan? Syam Kami Ghazi. Bagus tak? Kau dia tengok ni kan jawab assalam kan? Bagus dia tuan-tuan. Ya, makanya tuan-tuan dia putus pergi ke Syam. Di antara Syam ini wilayahnya adalah Palestin, Jordan, Kuwait, kan? Negara-negara tu semua yang dipisah-pisahkan menjadi negara-negara satu, kan? Itulah sebenarnya Syam punya besar Syam tu semua. Jadi Palestin tu termasuk sebahagian daripada Syam. Dan apabila begitu Nabi Ibrahim ni dia keluar daripada Babylon ini tuan-tuan, dia pergi ke Syam Palestin bersama dengan beberapa orang pengikut dia. Makanya kalau tuan-tuan nak baca dia punya cerita ni, Allah cerita dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat 26. Ada kan? Allah berfirman, setelah itu Lut beriman kepadanya dan Nabi Ibrahim pun berkata. Lut itu sepupu, kalau tak silap saya, sepupu Nabi Ibrahim. Nabi Lut itu sepupu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya Nabi Lut, Nabi Ibrahim ni dia waktu zaman yang sama. Zaman yang sama. Kan? Nabi Lut ini telah merupakan sepupu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi Allah cerita dalam surah Al-Ankabut ayat 26, menyatakan bahawa aku hendak berhijrah kepada Tuhanku. Maknanya lepas dia kena bakar kat Namrud tu, kan? Dia boring lah duk api tu lama nak, kan dia keluar. Dia keluar gede, Namrud tengok, ayah sah betul nak terbakar, rupa tak terbakar kan. Keluar kan. Jadi Nabi Ibrahim beritahu kepada Namrud, aku nak keluar lah. Sini payah kau ni macam-macam buat kat aku. Kan? Jadi dia keluar. Kan? Dia keluar bersama dengan beberapa geng sekolah dia. Termasuk Lut. Bersama dengan pengikut dia. Termasuk Lut. Nabi Lut ini tuan-tuan. Jadi bila dia keluar tuan-tuan, kan dia berkata, aku hendak berhijrah kepada Tuhanku. Kan dalam surah Al-Ankabut tuan-tuan boleh baca kisah yang panjang ayat 26. Kan sesungguhnya dialah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Makanya pada waktu tersebut Nabi Ibrahim ni belum ada anak ni. Jadi dia keluar tuan-tuan ya. Dan ada pendapat menyatakan isteri Nabi Ibrahim ni itu Siti Sarah tu mandul. Ada pendapat yang menyatakan seperti itu. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, ya, salah seorang daripada saudara keluarga Nabi Ibrahim itu ialah bukan sepupu, anak saudara dia Nabi Lut ni.
Nabi Lut ni anak saudara orang, anak menakan. Orang Kedah kata anak menakan. Baik Allah kan. Anak menakan dia. Anak buah dia lah. Anak buah dia kan. Nabi Lut. Dan kemudian lepas pada itu Nabi Lut ini diangkat menjadi Nabi. Dia tuan-tuan. Kemudian Nabi Ibrahim keluar tuan-tuan, bersama dengan pengikut dia berhijrah, meninggalkan kampung halaman dia kan, pergi menuju ke Palestin, yang mana pada waktu tersebut negara itu ialah negara yang asing bagi mereka. Pasal apa? Dia tak nak sampai situ. Jadi tak pernah sampai, jadi makna negara asing lah. Tak pernah sampai. Macam kita lah, Puyo Solia misalnya kan, negara asing itu tak pernah pergi situ kan. Kenguru pun tak dah tengok. Yang macam ni lah kenguru. Dia tengok dalam TV tu. Sekarang tengok live loncek kan, tengok ada dalam apa poket ni pun kan. Gantung tu kan, duduk nonggok dalam tu. Ya ada baby dalam tu nonggok ni kan. Manusia pun buang tandas. Tapi natang bubuh lah, gantung dulu lah dalam perut ni. Asah waktu baik natang lah pada manusia. Tahu waktu manusia jahat ni. Ya, manusia jahat lah, manusia baik-baik. Yang jahat-jahat lah, yang baik-baik. Ya. Maka mereka pun pergi berdakwah di sana. Tuan-tuan. Dan tak lama kemudian tuan-tuan, di Palestin ni seorang kebuluran dan juga wabak. Tak tahulah wabak tu wabak apa nama ni, pandemik ke apa pada, tapi dilanda wabak di Palestin. Dalam kebuluran wabak pula tu, makanya pada waktu tersebut bila dah situ tak aman, maka Nabi Ibrahim bersama dengan pengikut dia berpindah ke Mesir. Mesir teh lagi kan? Teh lagi. Kalau tengok foto tu Mesir teh lagi tuan-tuan. Kan? Dan pada waktu tersebut, waktu dia nak pindah ke Mesir tuan-tuan, dia dah tahu, dah dapat info. Maka di Google ke apa tak tahulah. Maknanya dapat apa nama ni daripada orang yang pernah pergi Sanun kan. Dia ngabar kalau di Mesir ni hati-hati sikit. Pasal apa kat Mesir ni ada raja. Raja tu raja Mesir kan. Raja Mesir tu dia ni ramah, lampas wanita-wanita cantik. Ya. Dan kalaupun dia ada lelaki, kalau dia tak kat perempuan tu, dia ambil dia. Ini cerita yang Nabi Ibrahim dapat. Kalau dia nak pergi Mesir, kau hati-hati. Ni kau akan berdepan dengan raja yang zalim. Dan lah kau keluar daripada raja yang zalim, raja Namrud tu yang bakar kau. Ni kau nak pergi ke Sanun pun raja yang zalim. Jadi pergi. Bila pergi tuan-tuan, kedatangan Nabi Ibrahim bersama dengan isteri dia Sarah ni diketahui oleh Raja Mesir. Raja Mesir dah tahu dah. Agak macam mana dia tahu, tak tahulah. Dia tahu. Bila dia tahu kan, dia panggil menghadap. Dia panggil apa nama ni, Nabi Ibrahim bersama dengan Sarah menghadap tuan-tuan. Nabi Ibrahim dah agak dah. Aku dah agak dah. Ini mati dah. Ini mesti racun ni nak ampeh bini aku ni. Kan? Makanya tuan-tuan, apabila apa nama ni Nabi Ibrahim berhadapan dengan raja tu tanya Nabi Ibrahim, ni siapa ni? Tanya ke Nabi Ibrahim perempuan tu lah. Maka Nabi Ibrahim jawab, ini saudara. Nabi Ibrahim tipu. Nabi Ibrahim tipu. Kan? Tipu sunat ke Ustaz? Tak ada. Dalam Islam mana ada tipu sunat? Orang Melayu yang ada tipu sunat. Dalam Islam tak ada tipu sunat tu dah. Tipu-tipu tak ada sunat. Tipu-tipu lah. Mana ada sunat-sunat kan? Aduh, kan? Jelas. Bagi tahu kepada penamuni raja tersebut bahawa kan ini adalah saudaraku. Tuan-tuan boleh baca cerita ni, kisah sahih tuan-tuan kan, dalam hadis sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kan sahih Bukhari. Kan kemudian ditanya balik kepada Sarah, Sarah,
Tu siapa tu? Ini saudaraku juga. Saudara se-Islam. Saudara betul lah tu, jawapan tak ada mengak tu dah. Kan? Saudara se-Islam. Itu dia. Kan? Jadi pada waktu tersebut, kan, raja tu kata, kan, raja tu kata, kan, wahai Sarah, di dunia ini tak ada yang beriman selain aku dan engkau. Kan, ni apa nama ni, Nabi Ibrahim cakap, kan, raja yang zalim ni pernah bertanya aku tentang engkau. Jawabku, engkau adalah saudaraku. Jadi jika raja tersebut bertanya kepada engkau tentang kenyataan itu, janganlah pula engkau menjawab sebaliknya. Kau nyatakanlah bahawa, kan, sebaliknya. Maknanya aku jawab kau saudaraku, kau jawab aku saudara kau. Macam tu pesan Nabi Ibrahim ke isterinya Sarah tersebut, agar selamat daripada menjadi mangsa raja Mesir yang zalim tersebut, kan. Yang betul tuan-tuan. Raja tu pun, aduh, saudara aku tak sara kan, aku nak Sarah. Jeng. Mulalah episod cerita kan. Jadi ketika raja yang zalim itu hendak menyentuh Sarah, tiba-tiba tangan raja yang zalim itu korek. Macam tu. Korek nak mentapik, nak sentuh tu dah. Tapik kan. Ya. Dan raja tu bila dikorek macam ni, dia terkejut, hal ni besok tak ada macam ni ni. Hal tak. Macam tu. Padahal dah berlambak lah, dah bodoh tu dah. Ni yang dikorek kan. Hal ni. Ya. Jadi raja tu terkejut, takut. Ini ada something wrong somewhere. Kan, dia segera meminta daripada Sarah, doakanlah kepada Allah bagi pihak aku. Aku tidak akan memudaratkan. Dia ngobat kat Sarah supaya Sarah doa bagi dia elok. Kan, Sarah pun doa bagi elok. Eloklah balik. Dah tak ada kau dah clear balik dah cantik balik dah. Kan. Tetapi dah elok terekam lagi. Ingat dah elok dah insah. Tak ada tu dah terekam lagi. Osah waktu kan. Terekam. Bila terekam baca dah lagi, Sarah akan doa kebal. Doa kebal. Doa tu sudah bagi dah kakak jumpa kan? Saya rasa sudah bagi tak boleh kali dah. Dah tua, lupa. Yalah, lebih dan seorang muda, lain mau tua. Lain mau tua kan. Dan dengan Bayu dia muda. Yang lain semua tua. Kan dah bagi dah tu lagi. Kan dah dulu dah bagi doa Nabi Ayub. Doa Nabi Ayub pula. Doa Siti Sarah dalam hadis yang soleh, ya sahih, doa anti rogol. Ni nama moden dia. Nama moden dia pun doa anti rogol. Oh ya, itu doa anti rogol ke Ustaz? Ada? Kan? Siapa baca? Sarah baca. Bila dia baca, Najwa tu jadi nak tokam dia. Ini elok ni pemerdagangan manusia ni. Kau nak kidnap dia anak ni. Jalan pun kau dah heret. Kau dah angkat baik masuk dalam van mesti warna putih kan, tak ada warna lain tu dah. Tangkap kan. Jadi tuan dan puan sekalian, rupanya Sarah baca doa tersebut. Doa tersebut ada diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari. Ya, doa apa? Doa anti rogol ya, saya tengok ya. Allahumma in kunta. Allahumma barik lana. Astaghfirullahalazim. Itu yang Allahumma in kunta ta'lam inni amantu bika wa bi rasulika wa ahsinta
farji illa ala zawji fala tusallid ala al-kafir. Saya hantar Kek Zul ni, suruh hantarlah grup surau. Ni hantar tauhid ni, ya. Hantar tauhid canggih waktu sekarang. Tengah-tengah ceramah tu boleh hantar ke WhatsApp. Waktu canggih sekarang ni tuan-tuan. Okey, dah hantar lah. Dan dia tengok masing-masing semak. Jangan menyemak sudah. Kan? Hadis ni Sahih Bukhari, ya. Sahih Bukhari nombor 2104. Sunan Al-Baihaqi jilid kelima nombor 97. Sunan Ahmad, Musnad Ahmad jilid kedua nombor 403. Kan? Doa ini doa yang sahih yang dibaca oleh apa nama ni, oleh Sarah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahawa aku beriman kepada engkau dan Rasulmu, aku menjaga kehormatanku hanya kepada suamiku, maka lindungilah aku daripada dikuasai oleh orang yang kafir dan orang yang zalim. Baca. Laki perempuan pun kena baca. Pasal sekarang ni bukan lagi colok laki perempuan ni, laki pun diculik kan? Dia ambil semua perempuan, ya. Jadi kena baca semua. Tua muda tak kira tu dah. Tua bangkor pun kena baca. Kan? Jadi rangkor tak payah baca lah. Pasal dah jadi rangkor, tak payah baca lagi, ya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, bila begitu tuan-tuan, ya, ketika Sarah menghadap raja, ya, Nabi Ibrahim tak tahulah apa dia kelakar adik Sarah tu. Pasal dia tak boleh masuk. Dia duduk tempat lain. Pada waktu tersebut Nabi mengisi sementara nak tunggu Siti Sarah tu, oleh murid raja tu, Nabi Ibrahim isi masa dengan mengerjakan solat sembahyang. Dia tak duduk kat luar rosak. Ini bini beranak rosak, kulu kilir. Bini beranak tak payah kulu kilir. Pui surau, gek tangan. Mak sakit, ni kulu kilir mak macam mana kono modah ni, macam mana beli modah ni. Contoh dek WhatsApp ni, mak modah ni, tak semua. Apa nama didoakan mak dan ni dah boleh hantar WhatsApp kan main 4G pula. Dah boleh hantar WhatsApp main 4G. Duduklah dalam surau masjid boleh sembahyang. Nabi Ibrahim boleh tu. Ketika isinya susah. Nabi tunjuk kat kita apabila kita berdepan dengan susah, tundukkan dahimu cocah ke lantai. Saja. Ini Nabi Ibrahim ajar kita. Kan ketika dia tak ada kosong, makna raja tu ambil bini dia, dia tak boleh buat apa. Tak ada daya upaya dia, tak ada kekuatan dia nak larang, nak itu, tak ada kekuatan. Bila tak ada kekuatan, kita ada yang maha kuat. Qawiyun azizun. Yang maha kuat. Tak ada yang kuat selain dia paling kuat sekali, tuan-tuan. Makanya pada waktu tersebut, dialah yang perlu kita harapkan. Kok kita harapkan manusia, kita akan kecewa. Harapkan Allah. Nabi Ibrahim tunduk sembahyang. Ya Allah, tak apa bodoh dia buat dia raja tu. Agak doa macam tu lah. Macam itulah. Kan bila kita ditimpa kesusahan, sakit ke siapa, sakit ke susah ke apa, tunduk. Tuan-tuan, bila kita rapat ke dinding, makna pada waktu tersebut segala jalan dah tak ada dah. Kita fikirkan segala jalan, kita nak selesaikan masalah, tetapi tak selesai. Makna kita dah sampai ke dinding, dah tak boleh pawi dah. Pada waktu tersebut, kita jangan lupa kita ni tak handal dah. Kadang-kadang kita ni manusia ingat kita ni handal mana. Sehingga kan bila ada masalah dipikir sampai jadi bingai. Kan? Sampai jadi latih lah kadang-kadang sampai mental. Kan lagi makni dong lah. Kan? Dalam Aikin tajuk jiwa koyak. Hari Jumaat ni malam tu akan udara. Jumaat ni hari Jumaat malam Sabtu akan keluar. Lepas Hazan ni intim baca Yasin akan keluar suara ni. Tajuk apa? Jiwa koyak.
jiwa koyak. Tak tahu lah bodoh cerita dengar lah. Kan? Sudah tuan-tuan dan puan sekalian. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita tahu apa yang kita ada masalah tu bukan Allah kok yang baik. Makna itu takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah. Betul tak? Jadi kita tahu itu takdir yang ditakdirkan oleh Allah. Kita pun cari penyelesaian. Macam mana? Kita seolah leave it to Allah. Leave it to Allah. Tapi kita kena minta lah. Apa yang kita nak? Nak minta tu kena buat macam mana? Mudahkan diri turun rapat ke bawah sampai ke lantai. Biadahi cecah ke lantai. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan kita ada masalah. Kita buat semayang, kita minta ke Allah. Masalah tak selesai, tapi hati tenang. Masalah tak selesai pun, mana masalah yang tu ada ya. Tak ada selesai lah. Tak selesai, tapi hati tenang. Kan dalam hati tenang tu tuan-tuan, dah settle dah. Macam mana weh? Tak tahu. Macam mana weh? Tak tahu. Tapi dah settle. Tuan-tuan, kalau kita imbas kembali, kita muhasabah, kan? Daripada makin dah kita punya banyak masalah, settle tak bayu? Settle kan? Macam mana? Oh, tak. Tapi settle. Berapa banyak masalah yang kita kena. Daripada makin lah orang kata, kalau belum kahwin, orang bising kenapa belum kahwin. Dah kahwin, kenapa pula belum ada anak. Bila dah ada anak laki, mana perempuan ni? Anak laki semua 3 boleh kan. Mana bunga tak ada bunga langsung. Kan semua yang tanya ada kan. Pun masalah dia orang kan. Tapi lah perempuan satu, laki tak boleh, perempuan satu pahal pula. Perempuan kena ramai, perempuan pula. Ayolah banyak masalah tuan-tuan. Tuan-tuan settle tak? Settle tak? Settle. Macam mana kalau kita fikir ke belakang, macam mana settle lah. Kadang-kadang kita pun menung macam mana. Tak bagian buat macam mana dah. Bagian 3 bulan tak payah kita. Tapi kita tak ada tarik tu lah. Okey ya. Tak kira lah sorok ke apa. Kan, tapi sampai sekarang tak tarik-tarik. Kan? Tapi dah settle lah pun. Dah payah lah pun. Mana celah tak tahu. Tak settle. Ni lah yang Nabi Ibrahim ajar. Ni Hanif, lurus. Ya, Nabi Ibrahim ajar. Sementara itu kan Nabi Ibrahim solat dan berdoa agar Allah selamatkan istrinya daripada kejahatan. Itu raja yang zalim tersebut, tuan-tuan. Makanya tuan-tuan, kadar keimanan dan kebergantungan yang padu Nabi Ibrahim ini telah menyebabkan doa isinya itu Allah langgar. Kita ingat doa dia ya? Tak. Ini kombinasi, kolaborasi di antara suami isteri, tuan-tuan. Macam mana Allah ilhamkan kepada Siti Sarah suruh baca doa tu? Macam mana? Sebab Allah langgar apa yang Nabi Ibrahim minta. Ya Allah, aku tak tahu lah. Pelakaikan. Tapi tak tahu cakap S9 tu dah. Cakap Arab lah. Diwek tu kan, ya Allah selamatkanlah isteri aku. Ni minta terpacul keluar kat mulut Siti Sarah. Ya Allah, kau mengetahui yang aku beriman kepada Allah, kepada Nabi, Rasul dan juga kepadamu ya Allah. Kan, aku tidak pernah memberikan ataupun menyeleweng daripada suamiku kepada yang lain kecuali kepada suamiku. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada raja yang zalim ini. Keluar daripada mulut Siti Sarah. Makna apa? Allah mengatakan Allah Rabbi. Satan padu, tuan-tuan. Padu, memang padu, tuan-tuan. Nabi Ibrahim menunaikan solat dan berdoa agar dipelihara daripada jahat. Ternyata doa mereka
Tuan-tuan, doa mereka tu satu ke dua? Mereka tu makna lebih pada satu. Itu yang saya ubah kombinasi, kolaborasi di antara Nabi Ibrahim dan juga Siti Sarah, menyebabkan mereka ini merupakan pasangan yang padu. Yang padu ini doa seorang ni. Abang doa lah. Abang kan lelaki, habis perempuan tak boleh doa. Awak doa lah. Awak kan amak saya abah, habis abah tak boleh doa. Amak yang boleh doa. Lekor bergaduh, anak jadi wingai. Dah lekor bergaduh. Betul tak? Lekor bergaduh, kau ngobah kat aku ngobah kat kau. Kau bila anak jadi macam ni, kau lah ni. Aku punya kerja mana lah, aku tahu. Kau duduk rumah, kau buat apa? Bumi. Padahal benda tu tanggungjawab bersama, kolaborasi. Dan tanya tak Allah bagi tahu kita doa Nabi Ibrahim kepada anak-anak dia tentang solat. Betul tak? Kan? Ni kan selalu saya baca nanti doa ni kita baca nanti. Doa siapa tu Nabi Ibrahim? Kenapa Nabi Ibrahim doa supaya anak cucu gagik dia ni dia ialah orang yang semayang? Kenapa? Pasal semayang ni power. Tuan-tuan, power. Dia punya kekuasaan, kehebatan semayang itu hebat, tuan-tuan, ya. Ternyata doa Nabi Allah Ibrahim dengan doa Siti Sarah dikabulkan oleh Allah, dan mereka terpelihara daripada raja yang zalim itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian Siti Sarah dilepehkan, kan? Maka dipanggil pengawal, kan? Raja bertitah, sungguh kamu bukannya membawa kepadaku manusia, tetapi setan. Raja tu bongi, dia nak tokam Sarah tak boleh. Dipanggil pengawal dia yang bawa Siti Sarah ni. Dia kata, kau ni apa? Kau bawa aku ni kan orang setan. Padahal dia yang setan, ya. Dia yang setan, ngubah orang setan, ya. Kata-kata itu merujuk kepada kenyataan dia tidak mampu menyentuh Sarah. Maruahnya dipelihara oleh Allah Sarah tersebut, dan bukan itu sahaja, bahkan raja tersebut telah menghadiahkan kepada Sarah seorang wanita yang namanya Hajar. Ni dia Hajar, rupanya colah tu datang Hajar. Kita pun ingat kek mano Hajar jumpa kek Ibrahim ni. Rupanya Hajar ini adalah merupakan hadiah daripada Raja Mesir kepada Sarah. Pasal dia takut nanti, kan, dia takut dikata Sarah ni sihir. Nanti kalau aku tak beri hadiah kat dia, nanti dia balik dia sihir aku, mampu dia. Aku kan orang-orang zaman dulu buat sihir, kan, tu yang ikut-ikut sampai sekarang tu, ya. Jadi dia takut. Jadi diberi Hajar kepada Sarah, kan. Maka dia tuan-tuan lapeh. Menurut riwayat Abu Hurairah, kan, sementara raja itu menemuinya, Sarah berwuduk dan menunaikan solat. Usai solat, kan, Sarah berdoa, ya Allah, jika benar aku beriman kepadamu dan Rasulmu, serta memelihara kehormatanku selain terhadap suamiku, janganlah engkau memberi kekuasaan kepada orang kafir ini terhadap aku, ya. Doa ini diperkenankan oleh Allah. Segala cubaan si raja tu nak nyontoh Sarah, semua tak berjaya. Tiba-tiba nafas raja tu berhenti dan dia jatuh melengkuk ke hadapan. Dia napis berhenti. Oh ya, jangan, no, tak boleh napis. Ya tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Dan melihat keadaan raja tersebut yang macam tu, Sarah pun berdoa. Sarah kata, ya Allah, kalau dia mati, maka orang ramai akan berkata wanita inilah yang membunuhnya. Maka Sarah pun
Kata tariklah balik. Tariklah balik. Elok. Ingat dah doa tu dah ada ya. Itu wasapkan kepada semua orang supaya semua orang boleh tahu tentang doa yang Sarah baca. Ya. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihissalam jadi Mesir, dia duduk dengan tenteram dan juga makmur. Harta dia melimpah ruah. Makna Nabi Ibrahim ni kaya, tuan-tuan. Tapi keadaan itu dah menyebabkan orang asli ni yang duduk kat Mesir ni jadi dongki pula. Macam mana pula dia ni parti yo, datang kat negara kita, dia pula kaya dia kata. Ni dia. Dah ya, ni kaya. Jadi bila jadi macam tu, melihat situasi yang sedemikian, Nabi Ibrahim kata tak apalah. Kita keluarlah pada Mesir, kita balik ke Palestin. Maka disanun sejak daripada itu Nabi Ibrahim balik-balik ke Palestin dan dia duduk di satu tempat di Palestin yang namanya Kanaan. Ya, Kanaan. Nah, dia duduk kat situ ya. Dan baginda membina rumah tangga sehingga mendapat keturunan. Sebelum Nabi Ibrahim menikahi Hajar, baginda belum dapat zuriat. Tetapi apabila baginda bernikah dengan Hajar, kan, maka baginda telah dianugerahi seorang putera yang namanya Ismail. Setelah dapat Ismail, tuan-tuan dan puan sekalian, Sarah dalam usia yang lanjut, makna dah tua, kata setengah ulama 90 tahun. Kan, macam manalah si Wan Niha mengandung. Padahal lah sebut si Wan. Kan, makna Siti Sarah tu mengandung dalam usia yang cukup tua. Kan tua, cukup tua, 90 tahun mengandung. Oh, adalah nenek dah 90 tahun mengandung, kita tengok dia usah makan apa. 90 tahun mengandung, dan alhamdulillah ni dilahirlah seorang anak yang namanya Ishak. Daripada Ishak inilah lahirlah yang namanya Yaqub. Daripada Yaqub inilah yang lahir nama Yusuf. Nah, dan daripada Ishak inilah, tuan-tuan, Nabi Musa dan kaum Bani Israel kan bersama dengan keturunannya itu lahir. Jumlah Ismail, keturunan ini lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya daripada zuriat keturunan baginda Nabi Ibrahim inilah Allah melantik banyak ramai nabi. Maknanya daripada keturunan Nabi Ibrahim ramai nabi. Ya, ramai nabi. Bayangkanlah nama Ishak, kemudian Ishak lahir Yaqub, daripada Yaqub lahir Yusuf. Kan, maknanya semua nabi itu kan. Semua nabi yang ni apa nama ni, kalang punya nabi ni kan. Handang punya ni kan. Ya. Dan daripada Ismail keturunan ini bersambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan sekalian, daripada inilah makanya kan kenapa Allah menjawab bahawasanya engkau apa yang kau cakap itu tak betul. Ni dalam ayat yang kita baca ni. Kenapa pasal orang Yahudi, orang Nasrani kata kau ikut dia. Kalau kau ikut kami, engkau adalah orang yang mendapat petunjuk. Allah jawab tak betul. Itu bukan betul. Yang betul ialah kau ikut apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim kepada Yahudi Nasrani? Nenek moyang dia. Ni yang saya cerita Nabi Ibrahim punya banyak ni. Pasal nak bagi tahu ayat ni bagaimana Allah menempelak orang Yahudi Nasrani yang Abang suruh ikut dia. Kan? Suruh ikut dia. Allah kata mana boleh ikut engkau. Ikutlah apa yang dibawa Nabi Ibrahim. Kenapa kena ikut Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kan moyang kau. Kalau apa yang kau bawa ni tak betul. Tetapi apa yang moyang kau bawa ni betul. Macam mana kau boleh klaim apa yang kau bawa ni betul? Makanya aku cakap yang kau bawa tu tak betul. Yang betul ialah
iaitu millata Ibrahim Hanifah. Jadi kita tahu sejarah Nabi Ibrahim dulu, baru boleh faham pentafsiran ayat ini. Macam tu. Mana orang Yahudi dan Nasrani ini, kan dia ngabar macam tu, dia sesat asal. Dia sesat. Sebab kalau dia motor, kan pasti dia akan ikut apa yang dikatakan oleh moyang mereka. Siapa? Nabi Ibrahim. Ini dia tuan-tuan. Makanya tak motor sebegitu tuan-tuan, ya. Dan dalam surah Al-Ankabut lagi ayat 27, kan Allah berfirman, dan kami kurniakan kepadanya Ishak, anaknya siapa Ishak ni? Anaknya Nabi Ibrahim. Kemudian cucu Nabi Ibrahim siapa? Yakub tu cucu Nabi Ibrahim. Kami kurniakan cici Nabi Ibrahim siapa? Yusuf. Nampak tak tu? Nampak tak dia punya susu galur tu? Ni Allah sebut dalam Quran susu galur ni. Nak abah tuan-tuan, ya? Nak ngabar kepada dia. Dan kami jadikan dalam kalangan keturunannya orang yang berpangkat Nabi dan menerima kitab-kitab agama, dan kami berikan balasan yang baik di dunia dan di akhirat kepada mereka-mereka yang soleh. Maknanya yang ikut motor-motor. Kalau yang tak ikut motor-motor, namanya orang yang soleh. Soleh baik, soleh tak baik. Toleh. Yang toleh masuk tu kan. Yang ni toleh belum. Jatuh. Tak betul lah tu tuan-tuan. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan? Dari sini tuan-tuan dan puan sekalian, isteri Nabi Ibrahim, Sarah, tinggal di Palestin. Sedangkan isteri Nabi Ibrahim yang kedua, Hajar, tinggal di Mekah. Ya, tinggal di Mekah. Makanya oleh sebab itu Nabi Ibrahim ni kadang-kadang pergi ke Palestin dan kadang-kadang tinggal di Mekah. Pasal apa? Pasal dia pergi tengok isteri dia dan juga anak dia ada ke sana, dan dia juga pergi tengok sana di Palestin, ada isteri dan juga anaknya itu, ya. Kemudian Nabi Ismail meningkat dewasa, Nabi Ibrahim mengajak Ismail untuk membangunkan Kaabah. Maka Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail pun membina Kaabah kembali tuan-tuan, dan menjadikan Kaabah tersebut menjadi kiblat orang Islam sampai ke hari ini. Ini kisah Nabi Ibrahim. Nak fahamkan ayat ni, kan? Kena cerita sampai macam tu bagai tuan-tuan. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Syuriyah Al-Awwar pernah berkata kepada Rasulullah SAW, petunjuk itu tidak lain adalah apa yang menjadi pegangan kami. Kerana itu hai Muhammad, ikutilah kami, nescaya engkau mendapat petunjuk. Orang Nasrani juga menyatakan hal yang sama kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah SWT akhirnya menurunkan firman yang kita baca ini. Rupa-rupanya asbabul nuzul daripada ayat ini ialah orang Yahudi ngabar ke Nabi Muhammad, kan, suruh ikut dia, kan. Kemudian orang Nasrani pula datang jumpa Nabi Muhammad, suruh ikut dia. Makanya Allah turunkan ayat tersebut yang mana Allah menyatakan wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dan mereka berkata, yakni orang Yahudi dan Nasrani berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi dan Nasrani, dan secara kamu akan mendapat petunjuk. Allah tahu cantas dan kul. Allah menyatakan, katakanlah bal, tak motor tu dah. Kan? Yang motornya apa? Millata Ibrahim Hanifah. Ikutlah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wa kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu bukan termasuk daripada golongan yang musyrik. Yang musyrik siapa tu? Yang tak ikut. Ya, yang tak ikut. Jadi yang tak ikut semuanya musyrik, ya. Dalam firman Allah, qul bal millata Ibrahim hanifah, katakanlah tidak, tetapi kami mengikut agama Ibrahim yang lurus. Yakni kami tidak mahu mengikut apa yang kalian serukan
iaitu memeluk agama Yahudi dan juga Nasrani, dan juga sebaliknya kami mengikut apa yang Nabi Ibrahim nyatakan. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang Yahudi dia akan marah kepada orang Nasrani. Orang Nasrani dia pun marah ke Yahudi. Tetapi bila mereka nak menentang Nabi Muhammad SAW, mereka boleh bergabung. Mereka boleh baik tu. Ini tuan-tuan, maknanya apabila mereka ini nak menentang Nabi Muhammad SAW, menentang Islam, mereka ini boleh join venture. Walaupun sebenarnya mereka bergaduh, Yahudi dengan Nasrani ini. Tapi bila lawan Islam, mereka sanggup bergabung. Ni yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dinyatakan bahawa kalaulah batu Yahudi Nasrani ini, mereka ini menyeru untuk masuk agama mereka, kenapa mereka tak satukan sahaja? Mana orang Yahudi Nasrani tak masuklah agama kita orang, kita tak gunakan nama agama kami. Kenapa? Sebab mereka pun tak ramah kat Yahudi, mereka pun tak ramah kat Nasrani. Dia ada muslihat di sebalik perkara tersebut, ya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, millat Ibrahim, agama Ibrahim yang hanif, artinya yang lurus. Demikian dikatakan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi dan Isa bin Jariyah dan juga Husyaf. Meriwayatkan dari Mujahid, ia menyatakan hanif berarti ikhlas, ya. Sedangkan menurut riwayat Ibnu Abbas, hanif berarti mengerjakan ibadah haji. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri, Ad-Dhahak, Atiyah dan juga Sudi, yang menyatakan bahawa hanif ini mengerjakan haji. Mujahid dan Ar-Rabi' bin Anas mengemukakan hanif berarti mengikuti. Sedangkan Al-Kilabah menyatakan hanif adalah orang yang beriman kepada Rasul secara keseluruhan, dari pertama hingga yang terakhir. Ini menarik tuan-tuan. Ya, ini menarik yang dinyatakan oleh Kilabah ini. Hanif ini apa? Iaitu orang yang beriman kepada para Rasul. Para Rasul, bukan Rasul, para Rasul. Maknanya daripada yang pertama sampailah yang terakhir. Yang terakhir siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi bila disuruh beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa pula kau suruh kami join venture kau? Kau tak ikut pula apa yang Nabi Muhammad nak bawa. Sepatutnya kau ni mengikut agama Hanif, dan kau akan kena ikut Nabi Muhammad SAW. Ini kau Nabi Muhammad kau tentang, kau marah, bahkan kau suruh supaya masuk agama kau. Tak betul. Kalau kau betul, kau akan join dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni deh tuan-tuan. Allah hendak waktu tuan-tuan. Ya Allah ya Rahman. Qatadah menyatakan bahawasanya Al-Hanifiyah berarti syahadah la ilaha illallah, yakni kesaksian bahawasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi malaikat Allah. Tercakup pula di dalamnya diharamkan menikahi ibu kandung, anak-anak kandung perempuan, para bibi dari pihak ibu, para bibi daripada pihak ayah, serta segala yang diharamkan oleh Allah, dan tercakup pula dalam pelaksanaan khitan. Di mana apa yang diseru dalam oleh Nabi Muhammad SAW itu kan, maknanya semuanya kena diikuti. Bukan kami kena ikut kau lah kena ikut kami. Pasal ajaran kami ini dibawa oleh Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad membawa ajaran Hanif seperti yang moyang bawa, iaitu agama yang lurus. Apa dia? Islam. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam ini tinggi, tak ada yang lagi tinggi malaikat Islam. Ini yang hendak dinyatakan dalam ayat
yang pendek ini. Okey. Ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub." Tengok Allah tu Ibrahim, lepas tu Ismail, lepas tu Ishaq. Kenapa Allah atur urutan tu? Sebab Abah Ibrahim lahirkan anak yang pertama Ismail. Kemudian lahirkan anak yang kedua daripada Sarah, Ishaq. Ishaq kemudian melahirkan Yaqub. Nampak tak bagaimana Allah atur akan ayatnya tersebut. Wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Kan, wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, hai orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Yaqub dan juga anak cucunya, dan apa yang telah diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabbmu. Dan kami tidak membeza-bezakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna apa? Makna kan Rasulullah SAW menyeru, kan, ngobar kepada umat Islam, kan, semua nabi kita pernah percaya, semua rasul kita wajib percaya, wajib. Tak kira Musa ke, Isa ke, Adam ke, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, semua kita nak. Dan tapi orang tu tak, Yahudi Nasrani tak nak. Dia tak nak percaya ke Nabi Muhammad. Dia percaya Nabi dia, tapi dia tak percaya kepada Nabi Muhammad. Mereka tak boleh. Sedangkan kami, kan, kami percaya kepada Musa. Kami ikut kena percaya kepada kitab. Kitab Quran saja, Injil, Taurat, Zabur. Kena percaya. Kalau kami tak percaya ini, apa jadi pada kami? Kafir. Bayangkanlah, ya, begitu komeh hukuman bagi orang yang tak percaya para nabi, para rasul, para kitab, para malaikat dan selain daripada itu. Ya, kenapa? Sebab nak bagi tahu kepada orang yang lain ni, kan, kau suruh kami percaya ke engkau, kami percaya. Kami percaya Nabi Musa, Nabi dan juga Rasul. Kami percaya Nabi Isa tu Nabi dan juga Rasul. Isa, Yaqub, Yusuf, Ayub, semua kami percaya. Kau percaya tak Nabi Muhammad? Kita tanya dia. Oi, tak ada tu dah. Macam mana pula jadi macam tu? Kami tak boleh kalau tak percaya Nabi. Kami wajib loh. Kalau kami tak percaya, kami ini akan dijatuhkan hukuman kafir. Ya. Tapi itu Nabi kami, betul. Nabi kau, Nabi kami juga. Kami kena percaya. Dan kau pun kena percaya Nabi kami. Nabi kami, Nabi last sekali. Bukan Nabi kami, Nabi kita. Nabi Muhammad SAW. Oh, tak mahu dia. Tak mahu. Ini yang jadi masalah. Allah dah tahu orang dah susur galur, silah-silah apa semua, kan? Sehingga Allah kata kami tidak membeza-beza seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk kepada Allah. Allah kata kita kena percaya semua nabi-nabi, semua rasul. Kami percaya semua nabi, semua rasul, semua malaikat, semua bagai. Ya, kami percaya. Kenapa pula kau nak membeza-bezakan? Kan? Oleh kau percaya Nabi Muhammad, kau tak percaya. Tak percaya. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, jadi perkara-perkara ini yang dinyatakan, kan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membimbing hamba-hambanya yang beriman untuk sentiasa beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka melalui rasulnya,
Muhammad SAW secara terperinci, serta apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi yang terdahulu secara menyeluruh. Allah Ta'ala telah menyebutkan beberapa nabi, nama rasul, menyebutkan secara global nabi-nabi yang lainnya, dan hendaklah mereka tidak membeza-bezakan salah satu di antara mereka. Bahkan hendaklah mereka beriman kepada seluruh rasul, serta tidak menjadi seperti orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rasulih wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Surah An-Nisa ayat 150 151. Sesungguhnya orang kafir kepada Allah dan Rasulnya, Rasul-Rasulnya, dan bermaksud memperbezakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, akan mengatakan kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian lainnya. Serta bermaksud dengan perkataan ini mengambil jalan tengah di antaranya demikian, yakni iman atau kafir. Mereka lah orang-orang yang kafir, ya, sebenar-benarnya. Panjang tu kan? Panjang tu makna apa? Makna nak selesai lah, nak tutup kan? Jadi makna kita berhenti situ dulu. Nanti kita sambung pula apa yang kata-kata Sahih Bukhari tu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang ahli kitab. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, seronok baca yang ni kan? Seronok betul. Seronok ni, lihat ni. Seronok, bagus sangat, memberi satu kefahaman ya kepada saya lah, ya, dan juga hopefully anda pun faham, ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Okeylah tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap kata. Yang baik datang kepada Allah, yang lemah adalah diri sendiri, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.